Hadis yang ke-139. An Abi Wa'ilin qala kana Abu Musa yusaddidu fil bawli wa yaqulu fi qarurah wa yaqulu inna bani Israila kana idza asaba jilda ahadihim bawlun qaradahu bil maqari. Faqala Hudzaifah lawadittu anna sahibakum la yushaddidu hadha tashdid. Falaqad ra'aituni ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natamasha fa'ata subatata qaumin khalfa ha'itin faqama kama yaqumu ahadukum fabala fantabaltu minhu fa'asyara ilayya faji'tu faqumtu 'inda aqibihi hatta faragha. Zada fi riwayatin fatawadda'a famasaha 'ala khuffaihi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Wa'il, katanya Abu Musa al-Ash'ari. Ini Abu Wa'il bercerita tentang Abu Musa, seorang sahabat Nabi SAW, di mana Abu Musa al-Ash'ari sangat berdoa lalu, maknanya sangat berlalu di dalam penjagaan kencing. Bila kencing dia berlalu sangat, teliti sangat, sampai tahap boleh dikatakan melampau. Ini sahabat Nabi. Maknanya ada di kalangan sahabat yang tidak betul-betul mengamalkan sunnah kerana dipengaruhi oleh penyakit was-was. Ada juga di kalangan sahabat begitu. Tapi tidaklah merosakkan dia punya reputasi. Mereka tetap Allah Ta'ala sayang, redha. Cuma dalam bab ini ditegur oleh sahabat yang lain. Jadi Abu Musa al-Ash'ari sangat berlalu di dalam penjagaan kencing. Wa yaqulu fi qarurah, dan dia bila kencing dia akan kencing dalam botol kaca. Berlalu ke? Tak berlalu. Taswir ke apa? Taswir ngecik. Taswir ngecik pada pakaian, pada badan, maka dia kencing dalam botol. Jadi boleh bayangkanlah macam mana kencing dalam botol tu. Tak ngecik lah, botol kaca. Dulu sudah ada botol kaca. Dan dia berkata, jadi Abu Musa dia datang alasan, apa aku begini? Apa aku kencing dalam botol kaca? Dia kata sesungguhnya Bani Israel apabila mereka kencing dan terkena air kencing ngecik pada tepung pakaian mereka, maka mereka akan gunting tempat yang kena air kencing itu. Betul? Betul. Inilah keadaan Bani Israel zaman dahulu, zaman Nabi Musa alaihissalam, di mana mereka apabila terkena najis, kalau kena kulit, gunting kulit. Kena telinga najis, gunting telinga. Itulah untuk mereka penjagaan kebersihan. Kalau kena pada pakaian, gunting pakaian. Hukumnya begitu. Jadi Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu pun beritahu, begitulah alasan saya kenapa saya kencing dalam botol. Kerana Bani Israel jaga kencing takut mengecik pada pakaian, pada badan. Sehingga gitu sekali hukuman mereka terima, kena gerak pakaian, kena potong kulit. Jadi saya nak tiru mereka lah, jangan sampai gitu. Walaupun dalam sunnah Nabi SAW tak perlu gunting, tak perlu gigi, iri, daging atau kulit yang kena kencing tak perlu, basuh je lah. Cuma ni dalil bagi Abu Musa al-Ash'ari untuk menguatkan pegangannya ataupun amalannya
supaya tidak kena kincing, tidak kena air kecil pada badan ataupun pakaian. Sangat berani, tak boleh kena langsung. Lalu berkata Huzaifah, seorang sahabat Nabi SAW. Jadi Huzaifah tahu cerita ni. Huzaifah seorang sahabat yang dekat dengan Nabi SAW, merupakan penyimpan rahsia Rasulullah dan penyimpan rahsia umat. Fitnah-fitnah berlaku zaman Nabi sampai akhir zaman, diberitahu oleh Rasulullah kepada Huzaifah seorang. Fitnah yang berlaku, fitnah Iraq dan Iran berperang, semualah fitnah Dajjal, Ya'juj Ma'juj, semua diketahui, diberitahu oleh Nabi SAW kepada Huzaifah radhiyallahu anhu. Kerana Huzaifah adalah penyimpan rahsia Rasulullah SAW dan penyimpan fitnah-fitnah, mengetahui cerita-cerita fitnah akhir zaman. Pernah satu ketika Sayyidina Umar tanya Huzaifah, "Wahai Huzaifah, kamu kan penyimpan rahsia Rasulullah." Sebab Nabi tahu belaka siapa yang munafik, siapa yang tak munafik. Jadi Sayyidina Umar ni tanya Huzaifah, "Wahai Huzaifah, adakah di kalangan pekerja-pekerja aku?" Masa tu Sayyidina Umar jadi Amir Mukminin, khalifah yang kedua. "Wahai Huzaifah, adakah di kalangan pekerja-pekerja aku ni, pegawai-pegawai aku, ada orang munafik?" Huzaifah kata, "Ya, ada." Maknanya orang munafik, orang yang kafir. Maknanya kafir i'tiqad, Islam pada zahir. Ada juga di kalangan pekerja-pekerja Sayyidina Umar. Ada juga walaupun tak Islam pun, tetapi menyamar. Kerana mungkin takut nak pedang, ataupun kerana ni reputasi dan sebagainya. Jadi Huzaifah kata, "Ya, ada." Sayyidina Umar minta, "Aku bagi nama tak?" Tak tahu. Senang nak tahu nama. Senang, saya pecat dia. Huzaifah kata, "Tak boleh, itu rahsia. Mana boleh saya bakar rahsia Rasulullah semasa Rasulullah hidup sehingga Rasulullah meninggal, wafat. Tak boleh." Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun dengan firasat beliau, sebab Sayyidina Umar ada firasat. "Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah," kata Rasulullah. Maknanya orang beriman dia ada firasat, boleh melihat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala siapa munafik, siapa tak munafik. Boleh baca pada dahi. Boleh tengok cahaya dia kedok. Orang munafik tidak ada cahaya, pada kafir. Orang munafik kafir ikutlah. Jadi Sayyidina Umar satu ketika dia ternampak ataupun dia dapat tahu pekerja dia atau pegawai dia munafik, maka dia pecat. Tak apa beritahu sebab. Dia tak kata kalau dia munafik, dia tak jual tanah tak, dia pecat gitu. Maknanya Sayyidina Umar melihat melihat melalui firasatnya. Jadi Huzaifah penyimpan rahsia Rasulullah SAW bagi tahu, lawan itu saya daku sangat merasa senang bahawasanya sahabat kamu ni, dia tuju kepada Abu Musa al-Asy'ari. Pada masa itu Abu Musa al-Asy'ari tidak ada. Dia Huzaifah beritahu kepada sahabat-sahabat dia, kawan-kawan dia, anak murid dia, beritahu, saya suka, lebih senang hati saya jika sekiranya Abu Musa al-Asy'ari, sahabat kamu tu, kawan kita tu, dia janganlah berdoa lalu dalam menjaga kebersihan kencing. Jaga macam biasa, jangan berdoa lalu. Jangan keterlaluan. Ini pesanan. Ini sunnah Nabi SAW. Tidak perlu keterlaluan, melampau-lampau. Macam kalau dalam penggunaan air dan sebagainya, basuh muka melampau-lampau, sepatutnya cukup untuk satu cedok je. Basuh muka, tapi guna gayung 3-4 gayung muka saja. Berdoa lalu. Jadi Huzaifah kata, saya sangat senang hati suka jika sekiranya sahabat kamu tu tidaklah berdoa berlalu sangat di dalam membasuh kencing lah, ataupun menjaga
air kencing ketika kencing. Falaqad ra'aituni ana, dia cerita dia dengan Rasulullah. Dia cerita. Dalil kenapa saya kata tak usah lalulah dalam penjaga kencing ni, kerana aku dapat ilmu daripada Nabi. Dia cerita tentang ilmu ataupun keadaan berlaku peristiwa Nabi kencing, dan dia bersama dengan Nabi SAW. Dan sesungguhnya daku satu ketika bersama-sama Rasulullah SAW, kami jalan beriringan. Natamasya, kami jalan sama-sama, berdua-dua lah. Huzaifah berjalan bersama Nabi SAW. Lalu baginda SAW datang ke suatu tempat sampah yang terletak dekat dinding satu kebun. Jadi Nabi biasanya nak buang air pun Nabi akan cari tempat yang kotor, tempat sampah. Macam kita tanah lah. Dulu tidak ada tanah khas. Nabi bila nak buang air kecil, Nabi pergi jauh. Dan Nabi pergi bersembunyi di balik pokok, di balik semut, di balik bukit, supaya tidak diketahui, dilihat oleh orang. Itu ada ketika qada hajat. Sekarang tak perlulah, sekarang sudah ada tembok tandas tu, dinding, orang tak nampak dah. Cuma satu lagi, jaga adab ketika nak ke tandas. Pastikan pakai alas kaki, masuk kaki kiri, baca doa. Kata Imam Ghazali, kena pakai alas kepala, penutup kepala. Jangan biar kosong nampak rambut. Itu adalah hikmah-hikmahnya tu. Jangan menghadap kiblat, jangan membelakangkan kiblat, jangan tengok tempat keluar, jangan tengok najis. Itu antara adat-adat tandas. Dan jangan buat di tempat orang lalu-lalang, di wakaf, di jalan-jalan orang. Jangan buat di lubang hewan. Jangan. Kalau kita pergi ke kebun, getah dan sebagainya, jangan buang air kencing kayu bisa dalam lubang tanah. Kalau kita gali tak apa, jangan lubang tanah sedia ada. Jangan lubang ular, jangan. Sebab kadang-kadang lubang tu ada penghuninya, sama ada makhluk kasar atau makhluk halus. Kalau makhluk kasar, mudarat juga. Tengah-tengah buang, tubik ular, patut tekok, gelepak kat situ lah. Kecil lubang. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Kalau makhluk halus, bahaya. Jin. Antara tempat tinggal jin ialah lubang-lubang tanah. Antara tempat tinggal jin. Ini berlaku di zaman Nabi SAW. Satu orang sahabat bernama Sa'ad bin Ubadah. Dia dalam satu perjalanan, tiba setempat dia buang air di dalam lubang. Buang air dalam lubang tanah. Tempat tu kebetulan tempat jin. Maka jin balas dendam. Jin kata, ini sebutlah kita lah. Kerana dia kena aku, maka aku telah bunuh dengan panah. Jin tu telah panah, kena. Maknanya panah gaib lah, tak nampak. Kena pada mati. Sangat berbalah mati. Seorang sahabat Nabi mati kerana dipanah oleh jin. Itu sebab Nabi larang. Tempat orang, tempat makhluk lain. Jangan mudah-mudah buang. Kecuali kita gali lubang, tidak ada masalah itu. Maka Rasulullah SAW pun berdiri di tempat sampah itu dan kencing. Nabi berdiri dalam keadaan Nabi kencing dalam keadaan berdiri. Boleh tak? Boleh, tidak haram. Yang ada dekat RNA dan sebagainya, kencing dengan berdiri boleh, tidak haram.
Tapi jaga-jaga tak mengecil. Sebab itu bukan pasir. Nabi bila kecil, Nabi kecil atas tanah, tak mengecil, menyerap. Ada pun di RNR, kalau tak kena cara, tak pandai, mengecil, kena seluar. Sebab dia mozaik, mama, batu mama. Tak pandai, kalau pandai tak apa. Besok. Kalau pandai buat tak apa, tak ngecil. Dia tak pandai, kita straight gitu, dia straight main gini. Habis. Tak boleh semayang lah. Apa ni baju seluar tu kena basuh beradu boleh. Jadi ini dalil boleh kencing berdiri. Hukumnya apa? Hukumnya makruh bagi kita, tidak haram. Bagi Nabi boleh pahala. Kata ulama, bagi Nabi tak makruh, bagi Nabi wajib. Sebab Nabi diutus untuk ajar umat. Kalau Nabi kita buat gini, kita tak tahu hukum. Boleh ke tak berdiri? Kencing berdiri boleh tak? Boleh tak? Tak tahu. Bila Nabi buat, maknanya benda tu boleh. Jadi seolah-olah Nabi buat kerana perintah Allah. Ini kata ulama ni, perintah Allah suruh buat. Untuk beritahu ini boleh, tidak haram. Cuma makruh bagi umat. Bagi Nabi tidak makruh. Dan dia guru untuk ajar. Guru tak apa, mengajar nak beritahu hukum. Tapi jangan buat benda haram lah. Ajar benda haram mana boleh. Mari, bina haram tak boleh ini haram boleh. Boleh. Untuk benda makruh boleh. Tetapi bagi Rasulullah SAW, makruh bagi kita, bagi Nabi adalah wajib, boleh pahala kerana untuk ajar umat, untuk beritahu itu adalah tidak haram. Hukum. Maka bila Nabi kencing berdiri, fantabatu minhu. Saya, Huzaifah beritahu, saya pun tengok bila Nabi kencing, maka saya pun lari jauh daripada Nabi SAW. Kerana malu lah kan, Nabi kencing begitu. Tapi apa yang Nabi jawab? Fa'asyara ilai. Nabi isyarat balik, datang, jangan lari. Begitu kerana Nabi nak suruh Huzaifah jadi dinding daripada dilihat oleh orang. Kalau orang adalah dinding. Jadi Nabi kencing, jadi di dinding ni dihijab oleh Huzaifah radhiyallahu anhu. Sehinggalah Nabi selesai buang qada hajat. Dan dalam riwayat lain, selepas Nabi qada hajat, Nabi baginda SAW telah berwudu dan menyapu di atas dua khuf. Lepas Nabi qada hajat, basuh semua sekali, Nabi pun menyapu atas dua khuf. Maksudnya Nabi berwudu, basuh muka macam biasa, sampai kaki tak payah basuh kaki. Ambil air, lap ataupun sapu saja dengan jari atas kasut. Dia panggil kasut khuf ataupun stokin kulit. Kalau kita nak pakai kasut askar boleh, kasut khuf boleh lah. Nak cuba-cuba lah sapu khuf. Tapi ada dia punya cara-cara lah. Nak belajar juga. Baik. Jadi tujuan Huzaifah radhiyallahu beritahu hadis ini kepada anak murid dia ataupun teman-temannya, sahabat-sahabatnya, supaya jangan melampaulah sangat. Jangan melampau sangat, jaga air kencing ketika kencing kerana menyalahi sunnah Nabi SAW. Sebab Nabi kencing berdiri tak guna botol pun. Nabi dah kencing berdiri tak guna botol pula. Kalau guna botol nampak sangat lah. Jaga. Tapi Nabi tak kencing berdiri tak guna botol pun. Maknanya tak apa Tapi antara syarat kencing berdiri, jangan kencing pada batu, jangan kencing pada dinding dan kencing pada tanah. Kerana tanah disebab menyerap. Tapi jangan tanah gerah pula, tanah yang boleh menyerap. Kalau pandai kencing pada di tempat RNR, pandai tak apalah, tidak ada masalah, pandai buat. Dia ada cara dia nak buat supaya tak mengecil. Yang biasa tahulah. Saya tak biasa. Tapi ada cara dia. Baik, habis.
Jadi di sini adalah nak beritahu kepada kita jangan berdoa larilah, jangan berdoa sangat dalam penjagaan kecil macam biasa, kecil macam biasa, tak perlu berlalu sangat dan basuh molek-molek berwudu. Itu cara diajar oleh Rasulullah SAW. Tak perlu guna botol lah, tak perlu guna botol. Misal pula nak pergi mana-mana bawa botol. Penuh kereta botol. Baik, habis. Kemudian hadis seterusnya kita baca pada semalam ni Anil Mughirah bin Syu'bah qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin fi masirin faqala li ma'aka ma'un qultu na'am fanazala an rahilatihi famasha hatta tawara fi sawadil layl thumma jaa fa'afragtu alayhi min al-idawah faghasala wajhahu wa alayhi jubbatun min suf falam yastati' an yukhrija zira'aihi minha hatta akhrajahuma min asfalil jubbah faghasala zira'aihi wa masaha bi ra'sihi thumma ahwaitu li anzi'a khuffaihi faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini wa masaha 'alaihima. Hadis daripada Al-Mughirah bin Syu'bah, seorang sahabat Nabi. Jadi kita butuhlah boleh dengar nama sahabat. Ada nama sahabat Jarir, ada nama sahabat Zaid, ada nama sahabat Abu Hurairah, itu biasa. Ada nama sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, Huzaifah. Jadi nama-nama yang berkat ni patut benar kita dengar supaya kita boleh letak anak kita, cucu kita nama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu katanya, saya satu ketika bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam dalam perjalanan ke Tabuk. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu bawa air? Ama akamau ada air? Tanya kepada Al-Mughirah bin Syu'bah. Untuk apa? Untuk suci lah. Nabi guna air untuk bersuci. Tanya air dia untuk saya bersuci, berwudu dan istinja sebagainya. Saya berkata, ya saya ada air. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam turun dari unta. Siapa dapat naik unta, alhamdulillah, dia sudah amal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi naik unta, naik keldai. Famasha, kemudian baginda berjalan pergi untuk qada hajat. Nabi turun dari unta dan pergi jauh cari tempat qada hajat. Kerana sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam memang seorang pemalu. Ulama kata Nabi bila qada hajat, Nabi akan pergi jauh daripada tempat tinggal baginda. Kadang-kadang dua batu berjalan kaki cari tempat buang air. Rasulullah sangat pemalu, lebih daripada anak dara. Sehinggalah hilang dari pandanganku. Hilang. Maknanya selepas turun dari unta, Nabi berjalan pergi jauh, hilang dalam kegelapan malam. Pada waktu malam ni Nabi seorang-seorang pergi buang air. Di India dulu, perempuan malu akan buang air pada waktu malam. Kalau siang hari nak buang, nak biasa buang air besar, tahan. Di India dulu tahan. Bila malam baru keluar. Sebab apa? Orang tak nampak malam. Sedang semua pergi buang macam-macam dalam kebun dulu. Sekarang tak tak. Kemudian datang selepas Nabi SAW berapa lama pergi qada hajat, Nabi pun datang balik ke tempat saya. Lalu saya pun bila nampak Nabi SAW nak guna air, maka saya pun telah mencurahkan air kepada baginda sallallahu alaihi wasallam daripada bekas dari kulit, bekas air dari kulit.
Dulu guna geriba. Air itu diletakkan dalam bekas kulit kantung. Nak minum ke nak apa sajalah, guna bekas daripada kulit. Dalam perjalanan bawa ketika musafir. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam membasuh wajah baginda. Nabi tak setangan, tak komor, tak masuk air di kedok. Nabi terus basuh muka. Hadis ni nak bagi tahu, dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam basuh yang rukun sahaja. Boleh tak basuh rukun? Boleh. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. 4 anggota. Boleh? Boleh. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Sunnah yang wajib lah. Kalau kita nak tahu sunnah yang sunat, boleh. Berkomor, basuh tangan, basuh air ke hidung, telinga. Itu sunnah yang sunat. Sunnah yang wajib ini ambil yang rukun saja. Selepas berniat, basuh muka, basuh tangan sampai ke siku, sapu kepala dan basuh kaki. Dua kaki basuh sampai ke buku lagi lah. Itulah yang rukun, yang wajib dibuat ketika berwudu. Jadi mana siapa yang mau buat begitu, silakanlah, boleh. Boleh. Kita ambil saja yang rukun. Tetapi kata ulama, kebolehan ambil yang rukun saja ini tertentu bila ada keperluan. Perlu ambil yang rukun saja. Kalau tak perlu, jangan. Bila perlu, buat. Macam mana perlu tu? Contohnya bila kita nak kerja Jumaat. Tengok Jumaat, tak rakaat yang keempat lebih jauh. Tak ada kalau ambil sunat ni dalam berwuduk ni. Ambil rukun lah. Untuk dia sempat duduk bersama imam ketika tahiyat akhir. Memang kalau ambil yang sunat dalam berwuduk, tak ada Jumaat. Siapa-siapa imam pergi salat. Jadi untuk memendekkan masa berwuduk, ambil saja yang rukun. Sempatlah dia untuk duduk tahiyat akhir bersama imam. Sempatlah dia lah. Dapat pahala berjemaah sembahyang zuhur. Itu cara dia lah. Ataupun keperluan juga untuk dapat takbiratul ula. Keperluan tu, apa tu takbiratul ula? Ialah bila imam angkat takbir, lepas habis imam angkat takbir, dia pun angkat takbir. Direct selalu, jangan tunggu lama-lama. Maknanya bila dia sedang berwudu, tengok tok bila qomat dah. Bila tok bila qomat, iqamah, kalau dia ambil yang sunat ketika berwudu, takut tak ada dengan tok imam. Tok imam angkat takbir, dia masih lagi berwudu, tok imam baca Fatihah, baca surah, dia masih lagi berwudu, tapi dia rokok bersama imam. Dia rakaat tapi tak dapat pahala takbiratul ula bersama imam. Itu yang penting tu, pahala takbiratul ula. Nabi kata siapa yang sembahyang berjemaah dapat takbiratul ula 40 hari dapat bersama imam, akan diberi CJ, ijazah master PhD. Apa tu? 2. Yang pertama diberi CJ, dalam PhD dah senang. PhD dapat 2 tesis lah. Mana soalan dia memerlukan 2 tesis. Dia dapat anugerah 2. Yang pertama, dia dilepaskan daripada sifat munafik. Besar tu sifat tu. Dapat sifat munafik memang hebat. Yang kedua, lepas daripada api neraka. Siapa yang sempat seumur hidupnya sempat takbiratul ula bersama imam 40 hari. 40 hari. Itu kelebihan lah. Jadi siapa yang berwudu, tiba-tiba imam nak sembahyang, maka dia pun cepat ambil yang rukun saja. Habis rukun, mari imam angkat takbir, sudah dia pun angkat takbir. Dapat juga pahala takbiratul ula bersama imam. Cuma ada setengah ulama kata takbiratul ula ni boleh dapat juga selagi imam belum habis baca Fatihah. Selagi imam belum habis baca Fatihah, dia mari
dia dan akad takbir sebelum imam habis baca Fatihah, dia boleh dikira dapat juga pahala takbiratul ula. Alhamdulillah, tanya sikit masuk. Baik. Jadi boleh kita berpada dengan yang rukun saja ketika berwudu. Cuma tengok keperluan. Kalau tak perlu, jangan ambil. Maknanya ambil yang sunat juga. Basuh berkomor-komor, basuh tangan, basuh air ke hidung, telinga, tak? Tekuk pun sunnah juga kan. Tekuk ada hadis. Tak payah khilaf lah. Ada kata tak, ada kata tapi tak apa, tak ada masalah. Siapa nak basuh tekuk, siapa tekuk, tak? Terpulang amal boleh pahala. Siapa yang berpegang tak perlu basuh tekuk, tak payah. Mudah ya. Dia ada khilaf. Amal boleh pahala, tak amal tak apa. Dan Nabi SAW pada masa itu bila nak berwudu, Nabi pakai satu jubah dan yang daripada bulu biru, jubah yang mana pergelangan jubah tu sempit. Nabi nak berwudu ni, Al-Mughirah bin Syu'bah nak tuang air, Nabi nak berwudu tapi jubah sempit. Bukan jubah sempit, dengan jubah sempit. Nak buat payah. Yang susah. Maka Nabi SAW tak boleh buang. Mana tak boleh tangan gitu, tak boleh sikat tangan gitu. Susah. Apa yang Nabi buat? Nabi telah mengeluarkan tangan baginda daripada bawah jubah. Nabi buka daripada agak gitu, masuk dalam ni, lepas tu ke bawah jubah. Jadi kerana ini sipit Nabi waktu begitu masuk ke bawah jubah, waktu di tangan. Dan Nabi wudu dengan tangan tubik di bawah jubah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda pun membasuh dua lengan baginda kanan dan kiri. Mula-mula nak basuh muka, tiba-tiba nak basuh tangan, sakit. Dan Nabi pun ejah. Masa lama dah masa tu. Daripada basuh muka, patutnya terus basuh tangan. Kerana tak boleh basuh tangan, Nabi pun usaha. Jadi masa lama juga lah. Waktu tangan ke jubah. Masa lama. Macam tidak ada mualak kat situ. Tidak ada mualak. Jadi daripada sinilah ulama kata Nabi buat begitu masalah tidak ada mualak, seolah-olah beritahu mualak bukan wajib. Nak mualak boleh, mana berturut-turut lepas basuh anggota ni terus basuh anggota yang lain. Itu mualak, berturut-turut dalam basuh anggota wudu. Bukan wajib. Sunat saja ketika berwudu. Lalu Nabi SAW setelah basuh dua tangan baginda yang mulia, Nabi pun menyapu kepala. Nabi menyapu kepala, satu kepala. Kemudian bila nak basuh kaki, pada masa tu Nabi pakai khuf juga. Masih lagi cerita bab khuf. Nabi pakai khuf. Bila selepas menyapu kepala, bila nak sampai basuh kaki, saya Al-Mughirah bin Syu'bah pun tunduk nak buat khuf kaki Nabi tu nak buat. Sebab nak basuh kaki ni. Sebab Nabi tak basuh kaki. Jadi Al-Mughirah bin Syu'bah pun nak buat khuf Nabi tu. Kaki kulit tu nak buang, nak pecah, nak tanggalkan. Lalu kata Rasulullah SAW, biar tak sebut tak sebut biar. Biar gitu. Jangan buat, jangan tanggalkan. Jangan tanggalkan, biar gitu. Kerana Nabi kata, kerana saya memakainya ketika suci. Nabi pakai khuf ketika Nabi sudah berwudu. Antara syarat nak pakai khuf yang membolehkan kita menyapu atas khuf bila batal wudu ialah kita pakai khuf dalam keadaan kita sudah berwudu, sudah suci daripada hadas. Baru kita pakai khuf. Dengan lepas ada cerita kita kurang. Baru pakai khuf, stokin kulit, stokin yang yang tidak masuk air.
Ya, tasuk wali tu askara, subuh. Jadi pakai khuf dalam keadaan bersuci kemudian batal wudu. Nah, katakan pakai khuf pukul 7 tadi 7 malam tadi. Pakai dalam keadaan bersuci kita pakai. Kemudian pukul 8 batal wudu. Jadi pukul 8 kita sembahyang Isyak. Tak, maka bolehlah kita berwudu macam biasa tetapi tak perlu basuh kaki. Hanya menyapu saja di atas khuf. Tak perlu basuh kaki. Tak payah basuh kaki. Dah. Kita basuh juga. Basuh tak masalah, pecah khuf. Basuh kaki tapi rupinya. Rusuh Allah Taala dah beri, ambil je lah. Kesenangan. Sunnah Nabi SAW. Dan Nabi SAW pun menyapu kedua khuf. Nabi katakan khuf ni dah. Basahkan kedua tangan, letak gitu. Ini hala ke betis. Yang ni ketuik hala ke hujung jari bawah. Eret serentak. Sekali sapu saja. Atas, bawah, sekali sapu saja. Dah cukup dah. Wudu sah dah. Boleh sembahyang. Kalau tak tidur, boleh sembahyang sampai subuh esok. Tak batal wudu. Dan sekiranya batal wudu pun, ambil wudu macam biasa, sapu saja pada khuf. Dibenarkan sapu selama 24 jam. Bermula tarikh batal. Wudu. 24 jam. Menglepas kita cerita sekarang. Jadi Nabi SAW tak buka stoking kulit. Nabi hanya sapu saja tangan yang basah di atas khuf itu sebagai ganti basuh kaki. Jadi ini dalil bahawasanya seseorang itu diberi rukhsah untuk pakai khuf, stoking kulit dan sebagainya, dan bila batal wudu dia boleh berwuduk macam biasa dan boleh sapu di atas khuf saja ketika basuh kaki. Diberi keringanan. Bila masa, tak semestinya pergi Mekah, pergi Madinah ataupun Mesir sejuk, Mesir salji, tak payah. Bila masa sebagai keringanan rukhsah kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda sayangnya Allah Taala, kasihnya Nabi kepada kita. Banyak rukhsah dulu, macam-macam rukhsah. Dengan sembahyang puasanya, dengan sembahyang jamuknya, dengan boleh berbuka ketika puasanya bila ada uzur. Kalau nanti memang banyak rukhsah. Maknanya tidak ada alasan untuk kita tidak mentaati, tidak beribadat kepada Allah sebenar-benar ibadat. Tidak ada alasan.